Hello. Hai guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Saya percaya bukan hanya peminat Marc Marquez, malah ramai peminat MotoGP menangis kegembiraan apabila Marquez menang perlumbaan Grand Prix Jerman tadi kerana selepas apa yang dialaminya dalam tempoh setahun lebih ini. Apa yang orang tak kata kepada Marquez? Ada yang cakap zaman dia sudah berakhir dan dia patut bersara kerana tidak lagi seperti dulu selepas kemalangan ngeri yang dialaminya tahun lepas. Walaupun belum berada pada tahap seperti dahulu kerana keadaan fizikalnya belum 100%, Marquez menunjukkan kenapa dia pelumba yang digeruni suatu ketika dahulu dalam perlumbaan di Grand Prix Jerman hari ini, terutamanya kepada peminat-peminat yang baru menonton MotoGP. Kemenangan itu sangat manis, sangat bermakna kerana walaupun dalam keadaan pergerakan lengan kanannya yang terhad, Marquez mampu mengekalkan rekod tanpa kalahnya di Sachsenring sejak 2010. Itu juga merupakan kemenangan ke-11 berturut-turut pelumba Repsol Honda berkenaan di Lita itu. Jadi memang layak dia digelar sebagai Raja Sachsenring. Marquez pertama kali menang di Lita itu ketika bersaing dalam kelas 125cc pada 2010. Apabila naik ke kelas Moto2 pada 2011, dia meneruskan rentak kemenangan di Lita itu dan mengekalkan rekod tersebut apabila naik ke kelas MotoGP pada 2013. Sejak 2010, belum ada pelumba pernah mengalahkan Marquez di Lita tersebut. Itu juga merupakan podium dan kemenangan pertamanya dalam MotoGP sejak ditimpa kemalangan dalam perlumbaan pembuka tirai musim 2020 di Jerez. Akibat kemalangan itu, dia menjalani 3 pembedahan dan hanya kembali ke Lita di Grand Prix Portugal pada April lalu selepas berehat panjang selama 9 bulan. Dia meraih tempat ke-8 dalam penampilan pertamanya, kemudian tempat ke-9 di Grand Prix Spanyol dan selepas itu gagal menamatkan 3 perlumbaan berikutnya. Dalam perlumbaan hari ini, Marquez meminta Alex Espargaro pada penghujung pusingan pertama untuk memimpin perlumbaan. Marquez berjaya mengekalkan kelebihannya walaupun kerap kali cuba diberikan tekanan oleh pelumba Aprilia itu. Apabila hujan dijangka turun, semua pelumba tidak lagi menjaga tayar dan mula memecut. Pelumba Ducati Lenovo Team Jack Miller yang paling awal membuat pecutan untuk berada di kedudukan kedua. Tapi Miller kemudian dipintas pelumba Red Bull KTM Miguel Oliveira yang berjaya menyaingi kepantasan Marquez. Apabila perlumbaan berbaki 12 pusingan, Oliveira dilihat mempunyai peluang untuk memintas Marquez yang dilihat bergelut dengan cekaman tayar depan, dipercayai banyak berpunca daripada keadaan fizikalnya yang tidak begitu kuat. Namun Marquez kembali berjaya menjarakkan dirinya dengan kelebihan 1.5 saat ketika perlumbaan berbaki 3 pusingan. Juara dunia 8 kali itu menundukkan kepalanya di atas tangki sebaik melintasi garisan penamat untuk kemenangan pertamanya selepas 17 bulan. Podium tempat kedua menjadi milik Oliveira manakala Fabio Quartararo meraih podium tempat ketiga untuk melebarkan kelebihannya sebagai pendahulu kejuaraan dunia. Berikut adalah keputusan penuh perlumbaan kelas MotoGP. Sementara itu dalam kelas Moto2 ataupun Moto2, Remy Gardner merekodkan kemenangan ketiga berturut-turut selepas mendominasi perlumbaan Grand Prix Jerman. Pelumba Red Bull KTM Ayo itu turut melebarkan kelebihannya dalam carta kejuaraan kepada 36 mata selepas pencabar terdekatnya yang juga rakan sepasukannya, Raul Fernandez, gagal menamatkan perlumbaan selepas terjatuh. Podium tempat kedua pula menjadi milik pelumba Aspar Team Aaron Canet, manakala podium tempat ketiga diraih pelumba Sky Racing Team VR46 Marco Bezzecchi. Pelumba negara Hafiz Syahrin Abdullah pula berjaya menamatkan perlumbaan di tempat ke-17 meskipun bermula dari petak ke-27. Walaupun gagal meraih mata, tapi kejayaan pelumba NTS RW Racing GP itu menamatkan perlumbaan di Lita yang begitu mencabar, yang menyaksikan 12 pelumba terkandas mendapat pujian ramai, apatah lagi dia berjaya meraih keputusan lebih baik daripada pelumba Petronas Pintar Racing Team. Rakan sepasukannya Barry Baltas pula berjaya meraih mata pertamanya musim ini selepas menduduki tempat ke-14 walaupun bermula dari petak paling belakang.
Diharap NTS RW Racing GP terus menunjukkan peningkatan dalam perlumbaan seterusnya di Grand Prix Belanda minggu depan. Berikut adalah keputusan penuh perlumbaan Moto2 dan Moto3. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.